بربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara 9.15, sementara kita tunggu kawan kita masuk, kita berzikir dulu nah. Bi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Waalaikumsalam. Yang bagi salam tu waalaikumsalam. Baik. Okey, kita boleh mula nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para penonton sidang, para pelajar sekalian yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita berpeluang pada malam ini, malam Jumaat, kita mengadakan tuition, yang mana minggu lepas kita tak ada tuition, minggu lepas tuition sebab saya ada urusan lain. Jadi minggu ni kita alhamdulillah kita berpeluang kembali untuk bersama-sama dan live bagi sama-sama kita mengulang kaji dua pelajaran yang dipanggil ulum syariah. Yang pertama aqidah, yang kedua ibadah. Baik. Jadi untuk malam ni bahagian akidah dulu. Siapa ada tanda muka surat berapa sambungan? Ada yang ada tanda tak? Muka surat berapa sambungan akidah? Muka surat 7 ataupun muka surat 8? Siapa ada tanda? Sila komen lah. Okay, yang bagi salam tu waalaikumsalam. Minta tolong share sebab ramai lagi kawan-kawan kita yang ngaji kafar yang perlukan tuition lah. Sebab kalau tak silap saya, periksa UPKK pun dilanjutkan lagi lah. Ditangguh lagi lah. Kalau ikut tu bulan 10-an. Tapi ditangguh lagi. Baik. Muka surat berapa siapa ingat? Kalau tak silap saya muka surat 7 lah. Okey, kita buka muka surat 7 lah. Muka surat 7. Iaitulah. Tajuk dia tanda-tanda hari kiamat. Muka surat 8 lah. Muka surat 8. Baik. Buka muka surat 8 Muka surat 8. Kita masih lagi menggunakan buku ni, buku nota padat. Siapa ada buku nota padat sila buat keluar buku nota padat. Baik, suara saya jelas tak? Suara saya jelas ataupun tidak? Sila komen. Baik, muka surat 8 nota padat. Muka surat 8. Tajuk dia nama hari kiamat. Hari kiamat, kita ulang balik, adalah hari banyaklah takrif dia. Antaranya adalah hari kebangkitan manusia. Hari kebangkitan manusia daripada kubur. Dan juga boleh dipanggil hari kiamat ni hari hancurnya alam ini. Boleh buat banyak lagi lah. Hari goncangan dunia.
Boleh juga. Baik, jadi hari kiamat ni dia ada nama-nama dia lah. Dia ada beberapa nama yang berbeza lah. Antaranya nama hari kiamat juga dipanggil dengan Yaumal Hashri. Yaumal Hashri. Apa maksud Yaumal Hashri? Iaitulah hari himpunan. Hari himpunan maknanya hari berhimpunnya manusia pada mahsyar. Pada mahsyar. Sebab itulah dipanggil dengan Yaumal Hashri. Baik, kemudian nama lain bagi hari kiamat adalah Al-Yaumul Akhiru. Al-Yaumul Akhiru, hari yang terakhir. Hari yang terakhir. Sebab apa? Sebab pada hari tersebut matahari hancur, matahari pun tak ada. Bila matahari tak ada, dia tak kira hari lah. Sebab kita yang kira sehari-sehari sebab ada matahari. Bila malam, esok cerah, lepas tu ada matahari. Lepas tu malam pula, esok tu ada matahari naik. Maknanya hari akhir ni, hari akhirat ni, bila berlakunya kerosakan bumi, kehancuran dunia, maka matahari pun tak ada dah, hancur habis. Maka pada hari itu matahari pun tidak ada, maka tak dipanggil hari lah, hari yang terakhir. Tidak ada hari lah lepas daripada tu. Sebab nak kira hari ni sebab ada matahari. Jadi hari kiamat dipanggil juga dengan nama Al-Yaumul Akhiru. Dan hari kiamat dipanggil Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah iaitu hari kebangkitan. Maknanya hari tersebut setelah mana manusia mati, setelah mana malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kemudian selang 40 tahun daripada itu, malaikat Israfil meniup pula sangkakala yang kedua, kemudian manusia semua bangkit daripada kubur masing-masing. Manusia semua sekali bangkit di kubur masing-masing. Yang pertama sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dipanggil Yaumul Qiyamah. Baik. Dan hari kiamat juga dipanggil dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Apa maksud Yaumul Hisab? Iaitulah hari perhitungan. Hari perhitungan maknanya pada hari tersebut amalan kita yang kita buat di dunia ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada yang baik ataupun yang jahat, akan diperhitungkan, akan dipertimbangkan di mizan Allah Ta'ala, iaitu di neraca timbang di akhirat nanti. Jadi kalau kita nak neraca timbangan di akhirat esok berat sebelah baik, maka perbanyakkanlah buat kebaikan, dan jangan buat kejahatan. Baik. Dan hari kiamat juga dipanggil dengan As-Sa'ah. As-Sa'ah. Apa maksud As-Sa'ah? Hari yang datang secara tiba-tiba. Jadi hari kiamat ni adalah hari yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari tersebut adalah hari yang datang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba kita tak tahu bila dia nak mai. Dia datang secara tiba-tiba, secara mengejut. Sebab itulah kita kena mempersiapkan daripada sekarang amalan yang baik, dan jangan kita buat amalan yang jahat. Kalau kita terbuat pun kita bertaubat kembali, insya-Allah. Baik, kemudian hari akhirat, hari kiamat juga disebut dengan Yaumuddin. Yaumuddin, iaitulah hari pembalasan. Seperti mana tadilah. Jadi Yaumuddin ni adalah hari pembalasan bagi mereka yang melakukan amal soleh di dunia ini, maka akan dibalas dengan yang baik, dengan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan di dunia ini, maka akan dibalas juga dengan kejahatan. Baik, kemudian nama hari kiamat juga dipanggil dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza, hari pembalasan juga. Maksud dia sama juga, hari pembalasan. Jadi Yaumuddin dengan Yaumul Jaza ni maksud dia sama, hari pembalasan. Baik, kemudian seterusnya, nama hari kiamat yang seterusnya adalah Yaumul Ba'thi. Yaumul Ba'thi maknanya hari kebangkitan. Samalah macam tadi, Yaumul Qiyamah tadi, sama erti dia. Iaitulah hari kebangkitan manusia daripada kubur. Dan yang terakhir yang ada tertulis di sinilah, nama hari kiamat adalah Al-Waqi'ah. Itu surah Al-Waqi'ah tu yang kita baca tu. Iaitulah hari yang pasti berlaku. Al-Waqi'ah adalah maksudnya hari yang pasti berlaku, iaitu hari kiamat pasti berlaku. Kita sebagai orang beriman yang percaya
hari kiamat berlaku. Mesti kena percaya. Barang siapa tak percaya, maka dia tu dipanggil bukan orang iman, bukan orang yang beriman, sebab dia tolak salah satu daripada rukun iman yang 6. Salah satunya adalah wajib percaya akan adanya hari akhirat, hari yaumul qiyamah. Baik. Habis. Kemudian kita tengok bawah dia, tajuk dia kesan beriman kepada hari kiamat. Apakah kesannya? Bila mana kita percaya, kita yakin dengan hari kiamat, adanya hari kiamat, maka yang pertama sekali menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bila kita percaya bahawa dunia ini akan hancur satu hari nanti dan akan berlaku hari kiamat, maka iman kita semakin bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Bila kita rasa takut, kita takut kita ni Allah Ta'ala letak di dalam golongan-golongan orang yang mendapat balasan yang buruk, maka kita pun meningkatkan amalan-amalan yang soleh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Itu kesan yang pertama. Kemudian kesan yang kedua pula, setelah mana kita beriman dengan hari kiamat, kita sentiasa bersedia menghadapi kematian. Kita ni dalam keadaan bersedia untuk menghadapi kematian. Dengan bersedia tu dengan maksud kita memperbanyakkan amalan yang baik dan tidak melakukan kejahatan. Sebab kita membuat persiapan untuk mati. Melainkan lainlah orang yang cinta kepada dunia, menganggap dunia ini sebagai syurga, menganggap mati itu lambat lagi, sedangkan mati itu mengejar kita. Mati itu mengejar kita. Kalau kita tengok musim sekarang ni, musim Covid, ramai yang muda-muda mati. 40-an, tak sampai pun 50, banyak mati. Bawah pada 50, banyak mati. Kita jangan anggap kita ni umur panjang. Kita rasa aku ni nak mati umur 100 tahun kot. Jangan. Aku ni nak mati umur 70 kot. Tak. Tak tentu. Kadang-kadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Baik. Jadi kita kena mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan yang baik untuk menghadapi kematian. Sebab apa? Sebab kita yakin bahawa ada hari kiamat. Itu kesan yang kedua. Ni soalan ada. Kadang-kadang ada soalan ni. Ada soalan tanya. Apakah kesan? Berikan 3 kesan beriman kepada hari kiamat. Berikan 3 kesan. Kalau kita tak pernah baca, jadi nak jawab apa? Kan? Tu yang jadi merapu. Jawab merapu tu. Jawab. Yang selalu yang duk jawab pun dapat pahala. Jauh daripada dosa. Hak tu lah dia tahu. Hak lain tak tahu lah. Jadi kena baca lah. Kena baca, kena tuition. Supaya kita ingat. Bila ada soalan tanya, apakah kesan beriman kepada hari kiamat? Salah satu dia, sentiasa mentaati perintah dan larangan Allah. Sentiasa. Bila kita percaya kata hari kiamat itu ada, maka kita ni jadi taat. Taat kepada Allah. Sentiasa nak melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan sentiasa nak meninggal segala larangan Allah. Sebab apa? Sebab kita yakin kita hari kiamat nanti ada. Kalau kita buat jahat, pasti akan dibalas dengan jahat. Kalau kita buat baik, insya-Allah pasti akan dibalas dengan yang baik. Jadi kita tahu jawapan dah. Baik. Jadi kita mengaji ni bukan semata-mata nak ambil perasa. Kita mengaji ni kita nak faham dan kita nak beriman kepada Allah. Tu. Baik. Dan kesan beriman kepada hari kiamat yang keempat pula, jiwa tenang. Jiwa kita ni, dalaman kita ni jadi tenang. Tenang dan tenteram. Kerana kebenaran akan terbukti pada hari kiamat. Kebenaran maknanya bila di dunia ni kita boleh lari lagi. Kalau kita buat jahat pun boleh lari, boleh tipu orang, boleh penaya orang, tapi di akhirat tak boleh lepas, tak boleh lari. Sebab apa? Sebab mulut kita dikunci. Mulut kita dikunci. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, iaitulah hari kiamat tu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka itu.
wa tukallimuna aydihim, dan kami memberi tangan mereka itu bercakap. Kami akan mempertuturkan, maknanya tangan-tangan mereka itu akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka itu akan menjadi saksi kemanakah mereka pergi ketika di dunia dulu, sama ada ke tempat kebaikan ataupun ke tempat keburukan. Tangan pula akan bercakap, apakah yang aku buat? Ada sama ada curi barang orang, ambil barang orang, ataupun tangan inilah memberi sedekah, tangan inilah menolong orang yang miskin, menolong orang yang susah. Tangan ini akan bercakap. Mulut kena kunci. Jadi kita tak boleh lari lah. Di dunia kita boleh lari. Kita boleh lari lagi. Boleh tipu orang, boleh scammer orang dan macam-macam lah. Tapi di akhirat tidak boleh lari sekali-kali. Sekali-kali tidak boleh lari. Baik, habis. Kemudian kita masuk muka surat 9. Buku ni lah. Buku ni. Buku nota padat ni. Muka surat 9. Baik. Muka surat 9. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga iaitulah sifat baqa. Baik, sifat baqa ini adalah salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Kalau orang tanya kita berapakah sifat Allah Ta'ala? Jawab dia, sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Banyak sungguh sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Tetapi yang wajib ke atas kita mengaji, belajar, hingga mengetahui, hingga dapat i'tiqad di dalam hati kita adalah mengikut mazhab Abu Mansur Maturidi adalah 20 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat istihalah, dan satu sifat yang harus. Manakala kalau mengikut jalanan mazhab Abu Hasan Asy'ari adalah 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang istihalah, dan satu sifat yang harus. Yang tu kalau nak tahu lebih lanjut kena mengaji mengaji tauhid. Kena mengaji khusus, kitab khusus, barulah kita boleh faham. Kalau kita mengaji sekadar buku kafar ni, dia sikit-sikit, dia tak faham sangat. Dia tak dalam sangat, dia sikit-sikit. Tapi kalau kita nak faham lebih lanjut, kena mengaji ilmu tauhid secara halusi, secara mendalam. Baik, jadi kalau yang nak ikut mengaji tauhid tu boleh ikut esok. Esok saya ada buat mengaji tauhid lepas subuh lah, dalam pukul 8 insya-Allah. Tapi di page kelas Quran Tajwid lah, bukan di sini lah. Jadi siapa-siapa yang nak ikut tu boleh follow lah live. Baik, jadi muka surat 9 tajuk dia sifat baqa. Sifat baqa. Baqa tu bahasa Arab. Apa dia erti dah? Erti baqa adalah keadaan Allah Ta'ala yang kekal dan tidak akan binasa, yang tidak sama seperti makhluk. Tu yang kata baqa tu apa dah? Ertinya keadaan Allah yang kekal. Zat Allah Ta'ala tu kekal, tidak ada binasa. Zat Allah tu tidak ada binasa. Zat kita binasa. Zat kita binasa. Zat pokok binasa. Zat binatang. Zat tu apa? Tubuh tu lah. Tubuh kita zat lah tu. Tubuh binatang, zat binatang. Tubuh pokok-pokok apa dah? Batang kayu, batang apa tu lah. Tu zat apa lagi? Zat ni maknanya benda yang berketul. Maknanya kita selain daripada Allah Ta'ala akan binasa. Binasa kita dengan mati. Binasa binatang dengan mati. Binasa pokok dengan mati. Maknanya bila tiba hari kiamat, habis semua. Binasa. Tu. Tapi zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Dia tak sama macam makhluk. Sebab makhluk ni dia ada akhir. Zat Allah Ta'ala tidak ada akhir. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Tu zat Allah Ta'ala. Kemudian sebelah kiri dia sifat berlawanan. Iaitulah fana'un. Baqa' tu adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Baqa'un itu adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Erti baqa' adalah kekal zat Allah Ta'ala tu. Kekal sampai bila-bila. Tidak ada kesudahan. Tidak ada mati bagi Allah Ta'ala. Lawan bagi sifat baqa' adalah fana'un. Apa maksud fana'? Fana' tu bahasa Arab. Iaitulah musnah atau binasa. Jadi fana' ini bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan. Ia adalah perkara mustahil yang tidak ada pada Tuhan. Akal kita tidak boleh terima kata fana' ini ada di Tuhan.
Sebab fana ini adalah mustahil, perkara mustahil. Yang kena i'tiqad di hati, yang pertama Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Apa maksud baqa? Iaitu kekal zat Allah Ta'ala sampai bila-bila. Kekal sampai bila-bila, tidak ada kesudahan. Tu zat Allah Ta'ala. Tu yang nak kena tambat di hati tu. Yang kedua, kita nak kena tambat di hati apa dah? Kita nak kena i'tiqad di hati apa dah? Bahawasanya Allah Ta'ala tidak fana. Zat Allah Ta'ala tidak fana. Apa maksud tidak fana? Maksudnya kekal lah. Tak binasa. Zat Allah Ta'ala tak binasa. Maknanya zat Allah Ta'ala kekal sampai bila-bila. Tu yang kedua. Ulang balik. Yang pertama, kita kena pegang di hati bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Baqa artinya kekal zat Allah Ta'ala itu sampai bila-bila. Tidak ada penghujung. Dan yang kedua, kita kena pegang bahawa zat Allah Ta'ala tidak fana. Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak musnah, tidak binasa. Tu yang kedua kena tambat dalam hati. Hati kita tu kena i'tiqad macam tu. Kena tambat macam tu. Jadi fana di sini dia iaitu maksud dia musnah atau binasa. Fana tu bahasa Arab. Bahasa kita panggil musnah atau binasa. Jadi Allah Ta'ala kekal. Kekal, zat dia kekal dan tidak akan musnah. Dua tu. Zat Allah Ta'ala kekal yang pertama, dan yang kedua, zat dia tidak akan musnah. Dua tu kena tambat dalam hati. Kena tambat dalam hati. Tu yang pertama. Yang kedua dia kata di sini, musnah ialah sifat bagi makhluk. Musnah tu, fana tu musnah adalah sifat bagi makhluk. Macam kita lah. Binasa kita, musnah kita dengan mati. Mati. Musnahnya alam ini, binasanya alam ini dengan adanya hari kiamat. Hari kehancuran dunia, hari goncangan bumi, hari matahari jatuh, hari bintang bertaburan, gunung ganang semua pecah habis. Tu sifat makhluk, binasa tu. Bukan sifat Tuhan. Bukan sifat Tuhan, makhluk. Kemudian yang ketiga dia kata di sini, mustahil Allah Ta'ala musnah. Mustahil. Apa maksud mustahil? Akal kita ni tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala itu musnah. Tak boleh terima. Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Tak boleh terima kata Allah Ta'ala itu musnah. Musnah dengan maksud mati lah. Baik. Habis. Tu cara pegang dah. Cara pegang dah. Baik. Yang kedua, hukum beriman kepada sifat baqa. Wajib kena reti ni. Tiap-tiap mukallaf wajib kena mengaji ni. Wajib kena mengaji. Sebab ulama kata la tasihul ibadah illa bima'rifatullah. Tak sah amal ibadat kita melainkan kita kena kenal Allah Ta'ala dulu. Maknanya kita semayang tak sah, puasa tak sah, zakat tak sah, haji tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab kita buat ibadah tersebut dalam keadaan kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita semayang, kita sembah siapa? Allah. Kenal dah Allah. Kenal sekat nama lah Allah kan. Sebut Allah. Ramai orang tahu. Budak tadika pun tahu. Budak kecil pun tahu sebut Allah. Allah tu macam mana? Dia tak boleh jawab lah. Yang kata Allah tu macam mana? Zat dia macam mana? Sifat dia macam mana? Perbuatan dia macam mana? Kokak, tak boleh jawab. Orang macam ni tak sah lagi iman dia. Bila tak sah iman, maka sembahyang dia tak sah lagi. Puasa dia tak sah. Dia kena mengaji. Kena mengaji untuk mengesahkan iman. Bila sah iman, insya-Allah ibadah dia diterima. Kalau dia buat dosa banyak sekalipun, masuk neraka dulu. Lepas tu akhir sekali akan dibawa masuk ke dalam syurga juga. Sebab apa? Walaupun iman itu ada sebesar biji sawi, sebesar habuk. Tahu sebesar habuk, kita ada iman. Maksudnya iman tu kena sah dululah. Kita ada iman sebesar habuk. Walaupun kita ni dosa banyak, sebuih buih di lautan sekalipun, seluas lautan sekalipun dosa kita, maknanya kalau kita tak tobat lah. Kalau kita bertobat, insya-Allah Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau tak tobat, dia mati, maka dia akan disiksa dulu, dibakar dulu dalam api neraka hingga bersih semua dosa dia, kemudian diambil masuk dalam syurga pula. Sebab apa? Dia ada iman. Sebab iman dia sah. Tapi kalau iman dia tak sah, Tuhan dia tak kenal, maknanya iman dia tak sah. Bila iman tak sah, maka kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Pastikan
kita ini mengaji ilmu tauhid, supaya melepaskan kita daripada siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum beriman kepada sifat baqa. Apakah hukum dia? Kalau orang tanya kita ataupun soalan tanya, apakah hukum beriman kepada sifat baqa? Jawab dia wajib. 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 Apa maksud wajib? Di sini wajib syarak. Apa maksud wajib? Wajib itu ma la yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala jika membuatnya dan dijanji siksa jika meninggalkannya. Itu maksud wajib di sini. Maknanya bila kita mengaji diberi pahala. Itu maksudnya. Maknanya mengajilah. Dia nak beriman, dia kena mengaji dulu. Dia kena tahu dulu. Kalau tak tahu, macam mana kita nak beriman? Kita tak tahu pun, Allah pun tak tahu benda apa. Macam mana nak beriman? Dia kena tahu dulu. Jadi nak datang tahu itu, kena mengaji. Dia datang kok mengaji. Bila kita mengaji, wajib mengajilah. Wajib mengaji hingga kita tahu. Bila kita tahu, wajib beriman. Bila beriman, wajib beriman tu, bila beriman kena tambah pula. Kena tekok dalam hati kita. Jadi, bila kita mengaji, kita dapat pahala. Dan bila kita tak mengaji, dijanji siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maknanya kena bakar dalam neraka kalau tak mengaji bab tauhid. Sebab kita, bila kita tak mengaji ni, maknanya kita akan jahil sampai mati. Jadi, janganlah jadi orang jahil. Baik. Jadi, hukum beriman kepada sifat baqa ini adalah wajib. Bukan sunat, wajib. Setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang pertama, orang yang baligh sampai umur. Yang kedua, orang yang berakal. Itu mukallaf. Yang ketiga, orang yang sampai seruan Islam. Macam kita ni sampailah. Sebab kita duduk di tengah bandar, kan. Kadang-kadang orang mengajak live. Orang mengajak dalam radio, TV semua dah. Tu sampai seruan lah tu. Dan yang keempat, sihat panca indera. Mata dia sihat, boleh nampak. Telinga dia tak tuli. Maknanya sihat semualah. Dia bukan orang sakit. Bukan buta, pekak, tuli tak. Jadi dia tu dipanggil orang mukallaf. Wajib dia mengaji, mengenal sifat-sifat Allah. Kenal Allah ni bukan kenal zat dah. Kenal Allah Ta'ala dengan kita mengaji sifat-sifat dah. Sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dimaksudkan dengan mengaji itulah. Baik, mengaji bab sifat Allah ni. Baik, jadi hukum dia wajib. Keterangan zat Allah Ta'ala tidak berubah. Ia mempunyai kekuatan dan mampu mencipta sesuatu tanpa bantuan. Tu. Zat Allah Ta'ala ni, dia cipta makhluk ini tanpa ada bantuan sesiapa pun. Tak ada siapa pun nak tolong dah. Berbeza dengan kita. Kita apa? Kita nak buat rumah. Contoh dia. Kita nak buat rumah. Perlu tak bantuan? Perlu. Kalau seorang kita, alat tak ada, bahan nak buat tak ada. Jadi dah rumah? Tak jadi. Dia kena ada simen, dia kena ada bata, dia kena ada besi konkrit, dia kena ada lori tuan simen tu. Dia kena ada tempat bacur simen. Simen kena ada. Kalau tidak, simen tak ada, bata tak ada. Besi konkrit tak ada. Bumbung atap apa tak ada. Bahan-bahan nak buat tu. Lepas tu tempat kacau simen pun tak, semua tak ada. Jadi tak rumah? Tak jadi. Tak jadi. Jadi itu perbezaan kita lah. Tapi Allah Ta'ala tak perlukan semua tu. Dia nak ciptakan alam ini. Dia nak ciptakan matahari. Dia tak perlu kepada bahan-bahan. Dia tak perlu kepada apa-apa, siapa-siapa tolongnya. Dia buat terus. Dia buat terus. Dia tak perlu kepada bahan-bahan. Itu beza Allah Ta'ala dengan kita. Baik. Mana dalil kata wajib kita beriman dengan sifat baqa? Mana ada dalil? Dalil ni apa maksud? Dalil maknanya bukti. Contoh kita lalu di kawasan perumahan, lepas tu kemudian kita nampak asap. Nampak asap hitam. Jadi asap hitam itu menjadi dalil, menjadi bukti kata di situ ada kebakaran. Di situ ada kebakaran. Tu maksud dalil, bukti. Takkan asap tebal hitam, pipi tengok tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Mustahil akal tak boleh terima. Jadi bila kita lalu di satu kawasan rumah nampak asap
berkepul-kepul, hitam. Jadi itu menunjukkan dalil kata, bukti kata ada kebakaran di depan tu. Begitu juga. Allah Ta'ala ni, mana dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan baqa? Mana dalil? Dalil dia, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu kewajipan yang ketiga, kena tahu dalil. Maknanya tiga di sini ada kewajipan, tiga kewajipan. Yang pertama, kena i'tiqad di dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Yang kedua pula kewajipan kita adalah kita mengiktikadkan di hati bahawasanya Allah Ta'ala tidak binasa. Dan yang ketiga, kena reti dalil, kena tahu dalil. Ini dalil lah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil dah. Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kena tahu dalil. Barang siapa yang i'tikad Tuhan ada, Tuhan bersifat kekal, tapi dalil tak ada. Dalil tak ada. Bila orang tanya dah, tahu mana kata Allah Ta'ala tu kekal? Mana dalil? Tak tahu, dia kata. Dia kata, Tok Wan aku kata Tuhan kekal, aku pun kekal lah. Aku pun kata macam tu lah. Dia kata, mak aku kata Tuhan kekal, aku pun kata macam tu. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dia kena ada dalil sendiri. Mana tahu? Mana tahu kata Tuhan tu kekal? Dalil dia ni. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baru boleh macam tu. Ni tak. Dia kata, ustaz aku kata Ustaz aku kata zat Tuhan tu kekal, aku pun zat Tuhan kekal. Dia ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang tak boleh. Dia kena ada dalil sendiri. Dalil ayat Quran ni dipanggil dalil naqli. Dalil naqli. Tu. Kena tahu dalil. Baik. Kemudian bawah sekali, kesan beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Kesan beriman dengan sifat Allah Ta'ala. Bila kita beriman dengan sifat baqa, sifat Allah Ta'ala ni, apa jadi? Yang pertama, kita mengakui hanya Allah Ta'ala yang kekal. Kita mengaku di hati ni, zat Allah Ta'ala ni kekal. Kekal sampai bila-bila. Tak ada mati dah. Tak ada binasa dah zat Allah Ta'ala ni. Tu, kita mengaku. Nak mengaku di hati tu lah. Kita nak mengaku di hati tu lah. Bila zat Tuhan ni kekal sampai bila-bila, kita pun jadi takut lah. Kan? Sebab Tuhan tak mati. Tuhan kekal. Dia tak mati. Kita mati. Tengok berapa ramai yang mati kena COVID. Berapa ramai? Ada yang umur 40, ada yang 50, ada 45, ada yang 30 lebih mati. Itu menunjukkan kata kita tak kekal. Kita mati, ada binasa. Tapi Allah Ta'ala tak kekal selama-lamanya. Baik. Kemudian yang kedua, kesan beriman dengan sifat Allah baqa, kita mendapat keberkatan hidup. Bila kita mengaji, tentang sifat Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi keberkatan kepada kita. Keberkatan dalam kehidupan kita. Kita dapat manfaatkan masa dengan perkara-perkara yang baik. Masa yang Allah Ta'ala bagi itu, kita buat perkara-perkara yang memberi faedah. Antaranya baca Quran, membantu ibu bapa, bersedekah, berzikir, berselawat dan sebagainya. Baik. Kemudian kesan yang ketiga, beriman dengan sifat Allah ni, bertambah yakin dengan kewujudan Allah. Kita yakin, hati kita yakin, Allah Ta'ala ni ada, zat Allah Ta'ala ni ada. Tahu mana? Zat hujan. Tadi hujan kan? Semalam hujan. Lepas tu mati pula. Lepas tu esok lusa ada panas. Lepas tu malam, siang angin. Tu siapa buat tu? Jadi sendiri kan? Tak jadi sendiri. Semua tu Allah Ta'ala yang buat. Hujan, Allah Ta'ala yang perintahkan malaikat Mikail menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Tu hujan tadi kan. Awak jadi sendiri kan? Tak jadi sendiri. Mesti ada kuasa yang menjadikan tu. Iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan yang terakhir, kesan yang keempat lah, kesan beriman dengan sifat Allah, tidak mudah putus asa dalam hidup. Kita dalam kehidupan kita ni, jangan mudah putus asa. Tambahan lagi, kita ni sebagai pelajar. Sebagai pelajar, walaupun kita pernah gagal berkali-kali dalam
dalam peperiksaan ke, dalam apa-apalah percubaan, kita gagal. Kita jangan duk rasa aku ni taklah putus asa dah. Setakat ni putus asa dah. Tak, jangan. Kemungkinan kejayaan itu menanti di hadapan. Kita gagal hari ni, tak semestinya ke depan esok pun kita gagal. Tak mustahil. Kalau kita terus berusaha, insya-Allah kejayaan menanti di hadapan. Tu. Tapi kalau kita putus asa, maka kita gagal selama-lamanya. Kita gagal selama-lamanya. Ada yang tanya habis pukul berapa? Baik, habis pukul 10 suku. Kita mula 10 suku, habis 10 suku, sejam. Mengaji kena sejam lah, paling kurang. 10 suku, 10.15. Sebab kita mula 9.15. Mula 9.15, habis pun 10.15, 1 jam. Malam esok 8.15, habis 9.15 malam esok. Malam ni sebab tadi ada Yasin. Sebab lepas maghrib tadi ada bacaan Yasin. Jadi kita mula 9.15 lah. Tu. Baik. Okey, muka surat 10. Muka surat 10 atas sekali. Cara-cara mengenal Allah. Cara-cara nak mengenal Allah. Sifat Allah tahu dah. Tapi cara-cara nak kenal Allah tu macam mana? Yang pertama, sentiasa berfikir tentang kejadian alam. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita. Akal. Bukan sekadar otak, akal sekali. Kalau ada otak, akal tak ada. Tak. Allah Ta'ala mencipta manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Khalaqal insa. Macam mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Ada akal. Ada akal fikiran. Boleh fikir. Jadi, kita kena berfikir dan menggunakan akal yang Allah Ta'ala bagi itu tentang kejadian alam ini. Seperti kejadian bumi. Langit. Kita tengok langit. Langit ada tak tiang? Langit ada tak tiang? Tak ada tiang. Tak ada tiang. Tapi jatuh tak? Tak jatuh. Tak jatuh pun. Tu kita kena fikir dengan akal. Langit ada atas kepala kita kan? Langit atas. Ada tak tiang? Pernah tak jumpa tiang? Kok pipi jalan-jalan kot tu nampak tiang langit duk pecah. Tak ada. Tak ada. Tapi jatuh tak langit atas kepala kita? Jatuh tak? Tak jatuh. Tak jatuh. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kalau fikir dengan akal. Kena fikir lah. Kalau rumah kita bagi tergantung bumbung, boleh tak? Rumah kita buat tak payah buat tiang. Tak payah buat tiang, berbumbung saja. Bagi tergantung tu boleh tak? Tak boleh. Itu nak abang kata, kita buat tu, kita ni lemah. Manusia ni lemah. Allah Ta'ala tu hebat. Sebab Allah Ta'ala cipta langit, tak ada tiang. Kita nak buat rumah, nak buat tak kira lah, ayam ke, rumah ke, bangsa ke, kedai makan, kena ada tiang. Kena ada tiang, barulah bumbung tu boleh letak. Kalau tak ada tiang, tak boleh buh. Mana boleh buh tergantung macam tu. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat langit, tapi tak ada tiang. Fikir dengan akal. Fikir dengan akal, fikiran yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Baik. Kemudian, berzikir. Tu cara-cara nak mengenal Allah, kita berzikir kepada Allah lah. Yang ni amalan kita lah. Berzikir. Seperti Alhamdulillah, Subhanallah, tasbih, tahmid, takbir. Tasbih apa dah? Subhanallah, Maha suci Allah. Tahmid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tu kena berzikir. Lepas mayang tu, jangan terus bangkit. Ni Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sapu-sapu muka bangkit terus. Berzikirlah dulu. Astaghfirullahalazim kan 10 kali. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali ke, 3 kali ke. Zikirlah dulu. Lepas tu baca ayat kursi ke. Lepas tu zikirlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir dulu. Ni tak. Papa mayang bagi salam terus bangkit. Macam mana Tuhan? Tuhan nak kasih kepada kita. Baik-baik. Dan yang terakhir, cara-cara mengenal Allah, berdoa, memohon hidayah.
Kita kena berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah kepada aku hidayah dan taufik daripada-Mu, ya Allah. Hidayah itu adalah petunjuk daripada Allah. Taufik pula kekuatan. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah. Kalau tak ada kekuatan, tak boleh buat. Contohnya, orang rumah tepi masjid. Contoh sebelum PKP. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, dia tak boleh nak pergi semayang. Semayang Jumaat dia tak boleh. Walaupun rumah dia sebelah masjid. Tapi kalau orang yang ada taufik, Allah Ta'ala bagi kekuatan, rumah dia jauh daripada masjid, tapi dia boleh pergi. Dia boleh sampai masjid. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi taufik, kekuatan untuk melakukan ibadah. Baik, jadi untuk bahagian ibadah, akidah, kita berhenti muka surat 10. InsyaAllah esok kita sambung muka surat 11. Bagi akidah. Kemudian kita tengok pula bahagian ibadah. Muka surat 53 lah. Muka surat 53. Baik, tengok muka surat 53. Kita ada masa lebih kurang 19 minit. Baik, tengok bahagian ibadah pula. Muka surat 53 lah. Baik, tajuk dia rukun solat. Ini hari-hari kita duduk semayang ni. Tapi rukun solat pun tak tahu nah. Baik, rukun solat yang pertama qalbi, rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Iaitu niat kita, niat. Jadi semayang kena niat. Siapa tak niat tak sah semayang. Baik, bab niat ni pun kadang-kadang ramai tak erti. Muka surat berapa? Tengoklah muka surat 52. Ibadah. Muka surat 52 ibadah. Tengok muka surat 52, kita ulang balik. Muka surat 52, kita ulang balik. Muka surat 52 kita ulang balik. Rukun salat yang pertama qalbi, rukun qalbi, iaitu rukun yang bangsa hati. Iaitulah niat. Jadi semayang kena niat. Niat ni ramai yang tak faham ni. Bukan niat tu bukannya angkat contoh kita nak semayang maghrib kan. Allah, okey. Bukannya duk kata lah hati, saja aku semayang maghrib 3 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Tak payah kata macam tu. Yang tu kata dalam hati. Bukan niat. Hak tu kata dalam hati. Hak tu kata dalam hati, bukan niat. Niat ni adalah lintasan di hati kita, lintasan. Kita angkat takbir tu nak semayang apa tu? Semayang maghrib. Dia dah tu. Allahu Akbar. Takbir tu 2 rakaat sudah. Ni tak? Allah. Panjang gila. Panjang. Lebih daripada 2. Tak boleh tu. Kena 2 tu. Allahu Akbar. Dalam Allah tu, antara A hingga Bar tu, jatuhkan niat kita dalam tu. Niat apa? Niat aku semayang maghrib tu lah. Bukan katalah hati. Kita kebanyakan yang tak masuk tu, duk katalah hati. Allah. Dalam Allah tu, saja aku semayang maghrib 3 rakaat. Bukan kata dalam hati. Itu bukan niat. Itu katalah hati. Bukan yang tu. Dia nak lintasan. Kita semayang maghrib lah tu. Kita nak semayang maghrib lah tu kan. Allahu Akbar. Kita pergi dapur. Apa tujuan? Kebiasaan lah. Tujuan apa? Nak makan kan? Tu nak makan tu, dia dah lah tu. Tu. Jadi takbir pun macam tu. Allah dalam antara A hingga Bar tu, kita kena jatuhkan niat. Allahu Akbar. Maknanya semayang kita sah. Maknanya kita jatuhkan niat dalam tu. Bukan kata duk katalah hati tu. Tak. Baik, yang kedua qauli, rukun qauli. Rukun qauli ni perkataan. Suratul Fatihah, takbir, Allahu Akbar tu. Tu rukun qauli lah tu. Baik. Kemudian fi'li, perbuatan. Rukun yang bahasa perbuatan. Kelakuan kita. Berdiri tegak. Rokok, sujud dan sebagainya. Baik, yang pertama rukun solat adalah berdiri betul. Berdiri betul lah. Bagi yang mampu, kenalah berdiri betul. Yang tak mampu pula kena duduk. Dia ada cara dah lah. Tu. Yang tak mampu duduk. Tak mampu lagi, kena tidur melentang. Tak mampu lagi kena mengiring. Sehingga last kali tak mampu juga, semayang dalam hati lah. Itu last kali lah.
Tu kira teruk lah tu. Kira nak mati kot kan. Dekat-dekat nazak lah tu. Baik. Bayanglah hati tu. Baik, kemudian yang kedua kena niat. Niat seperti mana yang saya beritahu tadi lah. Niat. Baik, yang usalli fardal maghribi hak kita sebut tu, wajib ke sunat tu? Yang tu sunat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada lillahi ta'ala. Yang kita sebut tu sunat. Sunat saja. Kalau kita tak sebut terus angkat Allahu Akbar, sah mayang kita. Sah. Tapi kebanyakan kita bila kita tanya niat sembahyang macam mana? Hak dia sebut tu usalli, hak tu bukan niat. Hak tu bukan niat, hak tu lafaz niat. Yang tu sunat. Sunat. Kita tak lafaz pun tak apa, tapi walaupun kita sunat, bila kita lafaz, dia bantu hati kita. Bila kita sebut, apa yang kita sebut tu kita akan ingat di hati. Betul tak? Kita akan ingat di hati. Jadi walaupun sunat, bacalah usalli. Kena bacalah. Tapi yang penting dalam hati tu, lintasan di hati kita tu, bahawa kita sembahyang tu, dia kena ada 3: ta'arud, ta'ayun, qasad, ta'arud, ta'ayun. Dia kena ada 3 lah. Qasad tu maknanya sahaja aku sembahyang tu. Ta'arud fardu. Fardu bukan sunat. Maghrib tu fardu. Fardu apa? Ta'ayun, tentukan. Fardu maghrib. Maghrib. Kena ada 3 tu lah. Usalli fardu maghrib tu, hak tu wajib. Ta'ayun, qasad, ta'arud, ta'ayun. 3 tu wajib. Kena ada dalam niat. Adaan salas apa nak? Salli fardhu maghribi 3 raka'atin lillah ada lillahi ta'ala tu sunat. Yang tu tak apa. Tak ada pun tak apa, sunat saja. Tapi yang wajib usalli fardhu maghribi. Tu. Saja aku sembahyang maghrib. Tu kena ada dalam niat. Kalau tak ada yang tu, tak sah sembahyang kita. Ada salasa raka'atin ada lillahi ta'ala, yang tu tak ada tak apa. Yang tu tak apa. Yang tu sunat. Tapi ramai yang tak reti ni. Hari-hari sembahyang tapi tak reti lagi. Sebab itulah kita kena mengaji. Supaya kita lepas, kita terkeluar daripada orang yang jahil. Baik, habis. Ada 15 minit ni. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Wajib lah. Takbiratul ihram dipanggil rukun qawli. Kalau berdiri betul tadi, rukun fi'li. Kalau niat yang kedua tadi, rukun qalbi. Baik, yang ketiga takbiratul ihram. Rukun qawli, rukun yang bahasa perkataan. Allahu Akbar. Kita sebut tu. Hak tu wajib. Tapi tak angkat tangan pun tak apa. Kita duduk macam tu, terus kita kata Allahu Akbar. Masuk dah sembahyang tu. Masuk dah sembahyang. Bukan angkat tangan tu wajib. Angkat tangan tu sunat. Kalau angkat tangan tu wajib, orang kudung dua-dua tangan tu tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang sebab dia kudung tangan. Dah kata angkat tangan tu wajib. Dah, angkat tangan tu sunat. Sunat saja. Yang wajib tu disebut tu Allahu Akbar. Tu takbir hak pertama tu, hak mula-mula masuk sembahyang tu, dipanggil takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan perkara yang di luar sembahyang masuk dalam sembahyang. Maknanya bila kita angkat takbir, bila kita takbir Allahu Akbar, tak boleh minum dah, tak boleh makan dah, tak boleh bercakap dah, tak boleh duduk melawak dengan kawan dah, tak boleh melompat, tak boleh berlari. Tak boleh semua lah. Tapi kalau di luar sembahyang boleh tak? Sebelum kita sembahyang boleh tak cakap? Boleh. Sebelum kita sembahyang boleh makan tak? Boleh. Sebelum kita sembahyang boleh minum tak? Boleh. Sebelum kita sembahyang kita boleh lompat tak? Boleh. Sebelum kita sembahyang kita boleh lari tak? Boleh. Tapi bila kita angkat, kita takbir untuk ihram, Allahu Akbar, boleh tak cakap? Tak boleh. Boleh tak minum? Tak boleh. Makan? Tak boleh. Semua tak boleh. Sebab apa? Takbir itu telah mengharamkan perkara yang di luar sembahyang masuk dalam sembahyang. Itu dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Sebab tu dalam sembahyang kena jaga. Jangan duk main. Ada juga kawan-kawan kita sembahyang sambil main. Tambah sembahyang dekat kawan, ada bergeletek kawan dah. Tak boleh. Haram. Geletek kawan, bergelak sembahyang sambil bergelak, boleh ke? Tak boleh, batal sembahyang. Ataupun kita letak telefon dekat poket kita sembahyang. Allahu Akbar. Tiba-tiba telefon bunyi. Kering, 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 kering. Hello, Assalamualaikum. Aku tengah sembahyang ni. Boleh kan macam tu? Jawab telefon. Tak boleh. Ada. Jawab telefon. Tak boleh. Cakap. Tak boleh, tak boleh. Melompat.
Tak boleh. Semua tak boleh. Perkara di luar sembahyang apa dah? Perkara tu lah tak boleh masuk dalam sembahyang. Kalau kita buat, batal sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Baik. Kemudian, yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Jadi panggil rukun qawli. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dipanggil rukun qawli. Rukun yang bahasa perkataan. Fatihah tu walaupun nampak mudah tak? Mudah kan? Budak tadika apa kata? Tapi jaga. Tapi jagalah. Kena reti makhraj dia. Kena belajar tajwid. Makhraj huruf. Sifat huruf. Jangan tukar huruf. Siratal ladzi. Sirah. Huruf sa' ni tak? Tukar sin. Sa' tukar sin. Sira. Tak sah sembahyang. Huruf sa' tukar sin. Tak sah sembahyang. Siratal ladzi. Huruf zal. Dia tukar zai. Siratal ladzi. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Sebab tukar huruf itu adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Alham. Ha pedas. Dia tukar ha besar. Alham. Tak sah sembahyang. Tukar baris. Orang baca alham, dia baca ilham. Alham, dia baca ilhamdulillah. Tukar baris. Tak sah sembahyang. Syadah ada, dia tak baca. Iyyaka na'budu wa tu yang betul. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak tekan. Syadah ada tapi dia tak baca. Dia tak tekan. Dia baca iyyaka na'budu wa tak sah sembahyang. Hati-hatilah. Hati-hati. Ghairil maghdu. Huruf ghain tebal dia baca ghairil maghdu. Batal, tak sah sembahyang. Gelak-gelak juga. Tapi itu betul ya. Kena belajar Quran, kena mengaji. Kena cari guru. Belajar Quran bukan dengan YouTube. Semata-mata YouTube. Bukan semata-mata dengan radio. Kena ada guru lah. Guru. Sama ada mengaji dan telefon pun guru juga. Tapi kena ada guru tengok. Kalau semata-mata YouTube, YouTube tak apa. Dia ustaz tu betul. Kita tu lah. Kita baca salah dia tegur lah. Dia tak tegur lah. Dia tak apa. Dia betul. Kita tu. Jadi, mengaji kena ada guru. Man la syaikha, fa syaitanu syaikha. Nabi kata, barang siapa yang tidak ada guru, maka syaitanlah guru dia. Ni. Maka syaitanlah guru dia. Gelak-gelak jugalah. Benar dia betul. Kalau mengaji tak ada guru, syaitanlah guru dia. Baik. Okey, kita ada masa ya. Kemudian, baik, jagalah surah Fatihah tadi, jaga. Belajar bagi baca betul. Jangan baca salah. Okey, yang kelima, rukun sembahyang, rukun solat, rukuk dan tamak nina. Rukuk. Allahu Akbar. Rukuk ni kena sama lah. Ni kita kepala kita. Ni kepala. Ni punggung kena sama lah. Kepala dengan punggung sama. Kena sama. Jangan kepala tu ke bawah. Macam tu. Kepala duduk bawah, punggung duduk atas, tak mau. Macam tu tak mau. Ataupun kepala duduk atas gitu. Kepala atas, punggung bawah ni. Tak boleh. Dia kena sama. Sama. Kepala dengan punggung ni kena sama. Belakang ni kena sama. Kalau kita ambil papan tu. Tak kira lah papan apa pun. Kayu ke sama kita tak. Kita cuba kalau kita nak ajak adik kita sembahyang ke. Kita suruh dia rokok. Lepas tu kita tak papan tu. Sama tak? Kalau sama tu betul dia rokok. Kalau papan tu duduk herak tu, dia rokok salah lah tu. Ataupun herak kot tu ke. Salah. Dia kena sama lah. Kepala dengan punggung kena sama. Badan dia tu. Kita tak papan. Bagi tengok sama tak? Sama, betul. Bayar lah. Maknanya sah lah. Sebab rokok dia sama. Tapi rokok tak sama, tak sah. Tangan kena pegang lutut. Dan kena renggang sikit je. Pegang lutut. Ni tak. Pegang betih pun ada. Pegang betih ni bawah. Pegang kaki pun ada. Rokok apa lagu tu? Bermacam-macam. Berbagai jenis orang semayang. Bermacam-macam karenah. Punca dia tak mengaji tu. Semayang ikut-ikut orang. Tu. Orang rokok pegang kepala lutut. Tak, dia rokok pegang paha, pegang betih, pegang kaki. Awak jadi lagi tu. Baik. Jadi semayang macam tu, kita bimbang, takut Tuhan tak terima. Sebab kita semayang dalam keadaan
ikut orang. Tak erti. Bukan erti pun. Mengaji tak mau. Kan? Mengaji tak mau. Belagak. Belagak banyak. Jadi kena mengaji lah. Kena mengaji. Bila semayang tak betul, serupa macam orang tak semayang. Mati esok, dapat seksa juga. Sama macam orang tak semayang. Takut tak? Takut letih-letih dah semayang. Dengan semayang sunat dah, semayang wajib dah, semayang tu semayang, macam-macam semayang. Rajin semayang tapi buat dalam keadaan bodoh. Buat dalam keadaan jahil, tak erti, tak ada ilmu. Maka semayang dia tu tak kira. Serupa macam orang tak semayang. Jadi nasihat saya, mengajilah sama. Jangan tak mengaji. Duk kira buat-buat ikut orang. Tak boleh. Mengaji sama. Nanti takut kita menyesal. Kita takut di akhirat nanti, lepas pada kita mati, takut kita menyesal. Sebab apa? Kita pergi ke akhirat Allah, di mahkamah Allah. Kira-kira hitung amalan, kita ingatkan amalan kita banyak. Segunung tu amalan kita. Ganjaran dah. Tengok-tengok tak ada. Tengok besar abuk pahala kita besar abuk Macam mana nak masuk syurga tu? Takut tu. Jadi kita kena mengaji. Hilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Mengajilah sekadar yang mampu. Selagi mana ada nyawa, hayat di kandung badan, mengaji. Sementara ada orang mengaji, ada orang mengajak bab-bab semayang, bab-bab wajib lah, semayang, bab tauhid, mengajilah. Pesan saya yang tu lah, mengaji. Gelak-gelak jugalah. Jaga. Ni bab-bab macam ni, kita bukan boleh melawak sangat. Melawak sikit-sikit sudahlah. Jaga hati-hati. Baik. Okey, kita ada 5 minit lagi. Kemudian, okey, rokok. Lepas masa kita rokok tu, Allahu Akbar, kita rokok kan. Kita rokok, jangan terus bangkit. Ni tak ada apa. Allahu Akbar, sami Allah. Udah bangkit terus. Tak ada apa lagi. Dia kena rokok berhenti sat. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itulah dia panggil tomak ninah. Tomak ninah tu wajib. Tomak ninah maknanya berhenti sekejap. Sekadar kita sebut subhanallah. Sekadar tu pun dah cukup dah. Tapi hak kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali tu, lagi okey lah. Ada lebih pada sekadar subhanallah. Dia kena macam Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Okey, macam tu pun dah sah dah. Tapi kita baca subhana rabbil azimi wa bihamdih 3 kali. Yang tu lagi okey lah. Kena ada tomak ninah. Maksudnya masa kita rokok tu kena berhenti sat. Jangan nak Allahu Akbar, sami Allah, tak ada nak kata apa. Tak ada nak baca apa. Subhanallah pun tak ada ni. Maka semayang macam tu tak sah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tomak ninah ataupun berhenti sekejap ketika menerokok tu. Tu kena jaga. Ada tak manusia macam tu? Ada tak? Dulu saya pernah tengok video. Tak tahu di mana tak, Indonesia ke mana tak. Semayang macam tu. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, sujud tu. Allahu Akbar, udah. Macam dengan ayam patut makan. Kerpuk. Maknanya tak sah semayang macam tu, tak sah. Kena tegur lah. Kalau adik kita semayang macam tu, kena tegur lah. Jangan biar. Kita kena ajak lah. Kita reti, kita nak ajak. Reti 1, ajak 1. Reti 2, ajak 2. Baik. Kemudian Iqtidal dan tomak ninah. Iqtidal tu apa dah? Iqtidal ni bangun setelah daripada rukuk. Bangun tu. Kita rukuk tadi tu, kita tomak ninah, kemudian kita bangun. Bangun tu, berdiri pacak tu dipanggil Iqtidal. Yang kita kata sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri pacak tu. Yang tu dipanggil Iqtidal. Iqtidal serta tomak ninah. Jadi di Iqtidal tu pun ada tomak ninah, kena berhenti sat. Sami Allahu liman hamidah. Kita baca apa? Rabbana lakal hamdu kan. Tu. Iqtidal kena berhenti sat, jangan sami Allahu liman hamidah. Allah terus. Tak ada nak kata apa. Tak ada nak kata apa, tak boleh. Tak sah sembahyang macam tu. Dia kena sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Betul baru sujud. Allah. Kena pelan-pelan. Sembahyang ni jangan kopoh ke apa. Jangan kalut-kalut. Sembahyang ni kena tenang, relax, kena tenang. Hati tu kena khusyuk. Baik. Ini dah kadang-kadang kita nak pergi sekolah pagi.
Contohnya musim sebelum Covid lah, kita nak pergi, kita bangkit lewat. Selalu kita bangkit awal, tapi hari tu kita bangkit lewat. Tu kan subuh tak mayang lagi, mandi lagi, makan lagi. Mayang subuh kalut-kalut lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rokok kalut-kalut. Kita takut semayang kita macam tu, Tuhan tak terima. Jadi kena hati-hatilah, kena ada tomat ninah. Kena ada tomat ninah dalam semayang. Tomat ninah tu wajib. Baik, kemudian lepas beri'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita tomat ninah, kita turun sujud. Allahu Akbar. Sujud pula kena dahi, Dahi, anggota sujud. Anggota sujud dahi, dua tepak tangan, dua lutut dan dua kaki. Dua perut ibu jari tu. Yang tu wajib. Anggota sujud. Ni dak kadang-kadang sujud dahi tak kena pun. Tak kena dahi pergi sujud atas rambut ni. Dia buat macam mana tak? Saya pun tak reti nak teruk. Orang dahi kena dahi. Hidung tu sunat. Hidung tu kena tempat sujud tu sunat. Tak kena pun tak apa, tapi sunat dia kenalah. Ni dak sujud kena atas ni. Dibuat macam mana tak tahu lah. Rambut kena rambut, bukan kena dahi. Tu tak sah lah sujud macam tu. Tak sah. Bila tak sah, maka tak sah lah sembahyang dah. Tak sah satu lah. Rukun sembahyang ni kalau salah satu lah, habis semua rosak. Sembahyang ni rosak habis. Jadi kira macam tak sembahyang. Kalau dia tak ulang balik, kalau dia ulang balik tak apa, takut dia tak ulang balik. Kira macam tak sembahyang, letih saja. Boleh letih saja. Baik. Okey. Jadi masa pun dah nak habis dah. Jadi tanda lah, tolong tanda pada muka surat 52 tu, tanda yang ke-7. Muka surat 52 tu tanda tu, tolong tanda. Malah esok saya tanya. Tolong tanda lah. Muka surat 52 tu, nombor yang 7, nombor 7 tu. Sujud dan tomat ninah tu, tanda di situ. Malah esok kita sambung di situ ya, insya-Allah. Baik, tanda di situ nah. Muka surat 52 tu tanda pada rukun solat yang ke-7. Yang ke-7 iaitulah sujud dan tomat ninah. Malah esok kita sambung lah, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu tuition kita pada malam ni, insya-Allah. Malam esok kita sambung lah. Yang ada tolong tanda lah. Yang ada tolong tanda muka surat 52, rukun solat yang ke-7 tu. Iaitulah sujud dan tomat ninah. Malam esok saya tanya lah. Jangan nak tanya saya nak tanya kamu pula. Kau suruh apa? Baik. Okey, jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan malam ini, mudah-mudahan para pelajar sekalian, para penonton sekalian faham lah. Faham dan amal lah. Mengaji ni bukan setakat faham saja, kena amal. Kalau mengaji tak amal, seolah-olah kita tanam pokok rimbun elok pokok tu, tapi tak ada buah. Rugi tak? Rugi masa, rugi baja, rugi ayak. Kita tanam pokok naik rimbun elok, tapi buah tak ada hasil. Begitulah orang yang mengaji, faham, tapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Baik. Tu jagalah nama-nama tu, lembuh nama lah. Ustazah nak tahu tu. Ustazah nak tahu siapa dia masuk live, siapa dia tak masuk live. Baik, tak apalah. Malam esok buah nama awal sikit. Malam esok kita start live tu, tolong buah nama tu. Tolong buah nama tu siapa dia yang hadir. Nah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dari ilmu itu daripada kelemahan diri kita masing-masing. Baik, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.